Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya. InsyaAllah, Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ni saya nak kata adalah sedikit ilmu yang saya ada daripada apa yang saya belajar, daripada kata pengalaman saya. So saya combinekan benda ni untuk saya nak share dekat you all. Yang mana tak erti dan perlu take note benda ni deh. Take note dan take note dan take note. Sebab apa? Sebab saya dah terima banyak gila. Saya dah terima banyak gila, banyak sangat-sangat yang tanya saya, Noris, kalau saya nak buat lawyer ni berapa patut saya gunakan? Saya buat lawyer ni berapa saya gunakan? Hak ni berapa? So pagi ni saya nak jelaskan dekat you all. Dan sekiranya you all stay, kata you all lepas ni mungkin you all akan nak tanya dekat tim saya kok. Saya akan bagi tahu dekat tim saya, tolong refer live untuk pagi ni. Bersama 20, hari ni berapa bulan ni? Hari ini bersamaan dengan 23 hari bulan 1. So benda ni saya nak kata jelas, clear dan nyata deh. Okay, so yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, tak kat komen lu, clear ke tak saya punya live? Okay ke okay saya punya live untuk pagi ni? Okey ke okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak boleh baca komen you all sebab tak nampak. Nak baca sini. Okey, clear ke tak saya punya live? Okey ke okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak boleh baca komen you all sebab tak nampak. Nak baca sini. Okey, clear ke tak? Clear ke? Okey. So, Waalaikumsalam Nori. Moga terus diberi kesihatan yang baik untuk terus berkongsi ilmu, insyaAllah. Okey, sangat jelas. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Clear. Tuan sahabat clear. Okey, clear. Alright, so you all tengoklah seperti yang ada di depan saya ni, bermacam-macam ada loyang. Okey, bermacam-macam loyang yang ada di depan saya ni. So macam mana kita nak kenal pastikan loyang yang mana kita nak gunakan untuk kit kita tu, kita nak buat adunan tu. Okey, kita nak guna loyang yang mana? Yang mana yang sesuai untuk kit kita tu. Biar berpadanan dan kata sesuai dengan kita punya adunan kita dengan loyang yang kita hendak gunakan. Okey, untuk permulaan yang mana yang baru nak berjinak-jinak kata nak buat kit ni, pastikan you all kena tahu kit apa yang you all nak buat. You all nak buat kit apa? You all nak buat kit apa? Adakah you all nak buat kit coklat moist ke? You all nak buat kit carrot ke? Red velvet ke? Marble ke? Butter ke? Cotton cheese ke? You all nak buat kit apa? Nak buat apa? Brownies ke? You all kena kenal pasti kit apa yang you all nak buat. Selepas you all kena pastikan kit yang you all nak buat tu, you all kena pasti pula loyang mana yang hendak digunakan. Kalau you all tidak kena pastikan kit yang you all nak buat tu, you all akan cacah merbah. Maksud dia, you all akan aku nak pakai loyang mana ni? Pakai ikut dia. Pada ikut dia itulah menyebabkan you all punya kit you all mungkin adunan kita nak jadi tinggi, tiba masa jadi rendah. Hak tu nak jadi rendah, tiba masa jadi tinggi. So benda ni you all kena pastikan kit apa yang you all nak buat dan kena pastikan loyang yang you all hendak gunakan supaya bila you all kena pastikan kit dan kena pastikan loyang ni, kombinasi ni akan menarik dan boleh menyebabkan kit kita ni jadi dengan sempurna. Okey? Jelas tak ni? Jelas tak? Okey, so siapa yang join saya punya live untuk pagi ni, jangan lupa klik button share.
Button share tak kira lah sekali pun tak apalah. Klik button share, semoga apa yang saya share untuk pagi ni bermanfaat juga dekat orang lain. So kata the more you give, the more you get. Okey, kita memberi, mana tahu bila kita share tu, mana tahu 10 minit kau sejam petani kau tengah hari ni ada lah mari. Kita tahu rezeki tu kalau dia Allah nak bagi tidak salah alamat. So dengan hanya share mungkin ada something yang kata yang negatif, yang positif yang datang. So kita kata benda tu kita just buat je lah benda yang positif. So saya suruh contohlah saya bagi tahu kat you all. Okey, klik button share. Semoga you all dapat manfaat, orang lain pun dapat manfaat juga. Gitu deh. Alright. Jelas dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah share, thank you. Okey, ramai yang tanya saya, ramai yang tanya tim saya, Nori, saya ni nak buat kek, contohlah you all nak buat kek coklat emas. Okey, bila you all nak buat kek coklat emas, macam saya, okey, saya dekat saya punya PJJ saya, kenapa saya bagi tahu dekat you all? Kenapa saya bagi tahu sentiasa take note? Okey, you all mana yang yang nak kata komit dengan saya, pastikan pakai loyang saya ni. Pakai loyang saya ni. Saya memang akan titik beratkan benda tu. Dalam setiap saya punya PJJ memang ada setiap kata saya akan bagi tahu dekat you all. Okey, kalau you all nak guna loyang nak guna telur banyak ni, you all kena guna loyang besar ni. Kenapa? Sebab memang bersesuaian dengan kata jenis kek adunan banyak ni dengan loyang besar ni. Memang bersesuaian. Masalah lah ni, you all tidak nak dengar kata. Malah nak pergi cari, malah nak beli. Hak tu saya bengang. Lepas tu mulalah. Lepas tu mulalah kata, Noris, kenapa kek saya tak jadi? Kenapa kek saya ni saya nak tinggi, kenapa jadi rendah? Kek saya ni gini, kek saya ni gini. Why not you all follow je? You all follow je step yang saya bagi, step yang saya share dekat you all. Okay, please take note, please ambil ambil manfaat benda ni supaya you all tidak tersalah adunan you all, lepas tu guna lawyer lain pula. Tak jadilah terhadap. Tak seperti apa yang kita nak gunakan ataupun tak seperti apa yang kita nak mahukan benda tu. Alright. So pastikan you all kena tahu adunan banyak ni, lawyer banyak ni. Okay? You all okay. Selepas benda ni you all kena pasti dah jenis kek yang you all nak buat. Lepas tu bukan malas suami tak bagi keluar cemburu. Tak payah keluar pun tak apa kak. Tak payah keluar pun tak apa kak. Tak payah keluar. Lah ni semua online kak. Lah ni semua online. So beli online je lah. Ada lagi kau jamil lah ni tok lelaki cemburu. Aku tak payah lah. Aku tak payah. Kalau dengan cemburu tu boleh mengkayakan pokokmu lagi. Lagi. Bagi saya cemburu pun cemburu ada juga. Saya pun cemburu dengan suami saya. Kata dia pun cemburu dengan saya. Tapi ada tahap dia lah. Neraka kita ni nak biar benda ni something yang yang bagus, yang elok untuk family kita. Aku tak payah. Tak ada nak mikir tu. Pokokmu selesailah diri. Selesailah diri. Kalau you kata suami tak bagi keluar, boleh gunakan inisiatif yang lain. Boleh order melalui online. Apa susah? Shopee ada, Lazada ada, Alibaba ada. Banyak benda, banyak platform yang kita boleh gunakan supaya kita tak perlu keluar kat luar pun, tak perlu. Kalau you kata suami cemburu, boleh gunakan platform macam ni. Nak alasan apa lagi? Nak alasan apa lagi? Cuba bagi kat saya. Nak alasan apa lagi yang you all nak menidakkan benda tu? Nak alasan, nak bagi alasan apa lagi?
Lawak lah bak cemburu lah. Ada lagi kot lah ni. Ada lagi kot lah ni cemburu-cemburu. Aku tak faham lah. Tahu dah. Kalau buat benda tu sampai benda tu cemburu buta apa semua kan. Boleh mengkayakan benda tu, boleh mengkayakan kehidupan kita. Lagi cemburulah. Tapi kalau benda tu tak merubah apa-apa, malah makin teruk kita punya taraf ekonomi kita, buat sesuatu. Kurangkanlah rasa cemburu tu. Cemburu berpada-pada lah. Aduh lah. Tercari-carilah yang sis buat red velvet guna loyal 15 darab 15. Saya guna resepi sis untuk kek cheese pan lain customer cakap sedap. Saya benda ni, benda yang kata dekat live saya, video-video saya ni, boleh kata benda tu ada yang saya delete dah. Tapi saya telah masukkan benda tu dekat saya punya group Lovers Norris. Group Lovers Norris. You all masuk ke tak group Lovers Norris tu? Group Lovers Norris tu macam-macam ada. Masuk ke tak? Orang bagi free tak sih nak guna platform tu. Masuk ke tak? Cari ke tak dalam tu? Kalau benda tu you all kata saya cari dah tak jumpa, you all kena pasti. Kenapa you all buat, you all cari, kenapa siapa tak jumpa? Orang lain jumpa je. Orang lain jumpa je benda tu. Dah tahu kita ni cari tak jumpa, tanyalah orang yang jumpa tu. Tanya orang yang jumpa, WhatsApp dia, PM tepi dia. Tanya dia macam mana dia boleh jumpa tu. Lagu mana dia buat jadi tu. PM tepi. Tu nama dia effort. Effort tahu tak? Bukan effort. Tu namanya kesungguhan. Faham tak? Kesungguhan. Kesungguhan kita nak dapatkan sesuatu. Okey, so kita mencari benda tu. Okey, PM tepi. Okey, WhatsApp dia, Messenger dia. Gana awak jadi tu awak gana saya ni cari dekat ni. Berapa hari bulan? Saya nak carilah. Kau dalam YouTube, kau ni. Benda tu ada. Kita jangan malas nak tanya, malu nak tanya orang. Betul group Lovers Norris, Nak apa lagi? Okey? Assalamualaikum Nori. Terima kasih atas ilmu yang diberi. Betul group Lovers Nori. Nak masuk mana group tu? Okey, siapa yang nak join saya punya group Lovers Nori tu boleh klik link bawah tu, bagi tahu dekat tim saya, nanti tim saya akan bagi link untuk you all join saya punya group Lovers Nori. Sebab group Lovers Nori pun ditapis, bukan masuk-masuk terus gel no. Ditapis. Okey? Ditapis. Sebab apa? Sebab saya tak nak benda di dalam tu. You all sebenarnya tak nak pun. Sebenarnya you all saya saja masuk benda tu. You all masuk dekat saya punya group. You all nak buat iklan. You all nak go to semua tu ditapis oleh saya dan juga tim saya. Semua tu ditapis. So bukan senang-senang masuk tu terus accept. Lepas tu boleh tengok. Lepas tu terus nak you all kata you all nak buat iklan free-free no. Semua tu ditapis semua. Kalau you all rasa you all nak buat iklan, you all pergi buat sendiri dekat Facebook you all. Gitu deh. Okey? Saya baru tengoklah Nori untuk kek red velvet. Ada kena cari betul-betul. Mesti jumpa. Mesti jumpa. Mesti jumpa. Kalau you all kata tak jumpa, orang lain jumpa, kenapa kita tak jumpa? Impossible lah benda tu kan? Jodoh. So benda tu you all kena pastikan benda tu. Okey, contohlah you all aku nak buat kek, nak buat kek birthday. Contohlah ke. Aku nak buat kek birthday, kek coklat mousse. Okey, kek coklat mousse Nori kata, okey, 4 biji telur kena pakai loyang saiz 9. Okey, so aku ni tak ada lagi loyang saiz 9. Pergi beli dulu. Sebab kita nak nampak benda tu jadi kok dulu. Ni mungkin gagah guna bentuk macam-macam ada. Macam-macam ada. Lepas tu mulalah salah ke. Kenapa saya buat kek tak jadi? Kenapa saya ni? Lepas tu kalau saya tanya, okey pakai loyang mana?
saya tak guna macam lawyer, macam sis Norris bagi tahu. Saya pakai lawyer ni. Tolonglah, spendlah duit sedikit, keluarkan sedikit untuk nak dapat kenikmatan lebih lepas pada tu. Saya minta tolong sangat-sangat. You all follow je apa yang saya bagi tahu. Lepas tu pas ni mu nak gagah buat lagu mana pun, lagi. Tahu tak? Ni you all main taram je. Saya kata dok, okey, nak buat kek coklat moist, kalau you all nak dapat benda tu biar sempurna elok, pastikan guna 4 biji telur, pastikan pakai loyer saiz 9 dan pastikan kukus. Itu sangat recommended. Jelas tak apa saya bagi tahu? Lepas tu orang tanya pula saya, kalau bakar tak boleh ke? Aduh, lemah tahu tak? Tahu. Why not lah you all usaha kata lebih keluar sikit duit tak boleh ke? Keluar duit sikit je. Bukan kata main beribu-ribu, beriban tak? Tak siapa pun RM50 kak. Tak siapa pun 100. Tak siapa kak. Tak boleh kau nak keluarkan sikit. You all dapat air sinar tu keluarlah sikit. RM100 lah you all spend untuk nak buat kek ni. Tak boleh ke? Saya nak tanya you all 100. Sebab apa? Sebab kalau you all kata aku niat aku nak buat kek ni, aku nak dapat nak cari pendapatan sampingan, nak tolong suami aku. Sebab suami aku ni tukang kebun, tukang rumah, tukang gapo tak cukup duit. So aku nak bantu suami aku. Niat aku nak buat benda ni, nak nego. Lagi. Tapi Mas Loni ni you all keluarkan invest sedikit. Tak boleh kok invest sedikit untuk you all beli kukusen. Saya tak kata pun kukusen tu kena beli main beribu-ribu, tak ada kah? Kukusen tu beli hak saya kecil biar ngam-ngam dengan hak ni pun tak apa. Benda tu tak siapa pun RM50. Tak siapa pun RM50. Tahu tak? Paloye ni belilah hak mahal sikit. Sebab apa? Sebabnya lepas ni kita tak beli dah. Lambat pula nak beli. Saya bagi tahu dah. Okey, you all nak dapatkan kek tu yang moist, pastikan kukus. Gi buat bakar lepas tu gi tunjuk saya terjadi. Aduh, halakah hancur berkecainya hatiku. Robek hatiku. Tahu tak? You all tak reti buat, jangan duduk pandai-pandai buat. Kalau you all tak reti buat, follow je orang yang dah ada result. Jangan duduk kita ni bodoh, tambah pula bodoh, 2 kali bodoh. Tahu tak? 2 kali bodoh. Gitu. Tak? Kalau bahasa kasar lah. Dah kita ni bodoh. Sekali, kata kasar benar ke? Tak berapa cerdik. Lepas tu kita buat sekali pula tak berapa cerdik pula. 2 kali kak tak berapa cerdik. 2 kali tak berapa cerdik. Dah kita ni tak berapa cerdik. Follow je orang yang dah ada result. Susah sangat ke? Saya nak tanya you all, susah sangat ke? Follow je orang yang ada result. Supaya join saya punya PJJ, dia follow saya. Sebab itulah jadi molek. Masalah you all tak follow. You all ikut dia je. Sebab itulah benda tu tidak jadi dengan sempurna. You all nak hasilkan benda yang most, yang jadi molek, you all kena follow orang yang ada result. Itu tip dia deh. Follow orang yang dah ada result. Kalau you all follow orang yang tak apa-apa, you all pun jadi lagu tu juga. Tapi kalau you all follow orang yang ada result dia tu dah dapat pulangnya banyak gila dah. You all tak nak follow benda tu, memang you all rugi saja dah. Orang kata depan ni ada pizza, you all tak say nak reti bersyukur, memang kufur nikmat orang kata. Kufur nikmat orang kata. Gitulah orang kata. Saya nak benda ni, saya nak jelas. Sebab apa? Sebab ramai gila pun. Begitu kecewa hatiku, tahu tak?
Saya bagi tahu dah. Okey, setiap kali saya punya orang kata saya hasilkan PJJ tu, saya dah bagi tahu. Okey, key apa yang saya buat? Saya kena pasti dah key tu okey. You all pemula A, you all kena ambil ekonomi. Sebab apa saya tak saja you all ambil premium? Sebab apa saya tak saja you all ambil expert? Sebab you all tidak mahir benda tu. Bila you all tidak mahir benda tu, you all better ambil basic dulu. Sebab saya nak you all biar biasakan dengan yang basic, baru you upgrade benda tu supaya jadi premium ataupun expert. Jangan duduk gagah kita ni kalau kita tak mahir. Faham tak? Kalau kita tak mahir, better pada dengan hak tu sudah dulu. Sabar dulu. Benda ni memerlukan proses. Benda ni ada proses-proses. Dan proses ni bukan main sehari dua, Kak. Kalau Kak kata benda ni saya dekor tak jadi, saya buat topi coklat tak jadi, saya buat fresh cream tak jadi, saya ni beratus kali dah Kak buat tak jadi. Saya pun tak pandai, Kak. Saya pun tak pandai. Tapi kenapa orang kata saya sedar diri, saya tak pandai. Dan bila saya sedar diri, saya tak pandai, saya kena ngaji lah. Saya kena cari ilmu. You all dah tahu sedar diri, tak pandai, tak mencari ilmu, tak reti orang kata nak benda tu. Kalau macam saya sedar diri, yang saya ni memang tak reti. Sebab itulah sampai sekarang saya stay belajar. Saya mencari ilmu, insya-Allah sampailah saya mati. Sebab apa? Sebab saya memang kurang ilmu. Sebab lagi kita belajar, lagi banyak sebenarnya yang kita sebenarnya tidak tahu. Kalau you all kata benda tu, oh padalah gitu je. Lagi. Kalau macam saya, kalau you all tanya pendapat saya tidak boleh kata nak buat begitu saja tanpa ada orang yang gak saya. Sebab kalau tak ada orang yang gak kita jadi macam hilang arah. Hilang arah, tahu tak hilang arah. Lepas tu bila hilang arah, kita pun down. Benda tu bila buat tu tak jadi, kita down. Bila kita down, lah kali tak buat. Gitu, faham? Lah kali tak buat. Okey? So benda ni saya stay belajar, saya stay invest untuk nak cari ilmu. Sebab tak cukup. Banyak lagi benda yang saya kena belajar. Bukan sahaja saya invest juga untuk tim saya untuk masuk kelas. Bukan sahaja saya. Tahu tak? Walaupun saya ni kalau you kata saya ni founder lah apa semua, ya. Tapi bukan saya saja nak belajar. Tim saya pun kena masuk kelas juga. Sebab kita orang sama-sama nak belajar, nak bantu you all, nak buat apa lagi aku boleh bantu orang. Apa lagi boleh bantu? Tahu tak? Itu niat saya. Tapi you all berkata macam-macam dekat saya dan tim saya. Macam-macam yang saya terima. Macam-macam tim saya terima. Tahu tak? Macam-macam. Kalau kena maki tu Allah. Orang kata hati ni gitulah orang kata ni. Kalau kena maki ni macam-macam dah tak kena. Makian, caci, maki tu Allah. Tahu tak? Macam-macam. Tapi niat saya hanya orang kata nak bantu you all, nak hasilkan benda tu yang terbaik. Tapi kalau benda tu you all tak boleh follow, lagi. Lagi. Alright? Saya bagi siap-siap dah. Okey, kalau you all nak buat kek coklat emas, pastikan kalau orang kata satu adunan ataupun 4 biji telur, guna dah yang saiz 9. Kalau you all tak ada, pergi beli online. Kalau you all tak ada, pergi beli kedai. Boleh tak benda tu you all spend sikit je untuk nak beli loyal saiz 9? Susah sangat ke? Tu je saya nak tanya you all. Tahu tak? Susah sangat ke? Lepas tu, dah beli tu, buat tak payah nak timbang. Memang dia sedih-sedih molek. Itu betul cara dia yang saya guna pakaikan daripada dulu permulaan saya buat bisnes sampai sekarang. Dan kenapa saya stay menggunakan loyang saiz 9? Okey?
you all rasa you all tak boleh nak follow apa yang saya bagi tahu, duduk diam ataupun left saya punya page saya, susah sangat kok. Sebab benda tu kalau you all you all tak boleh nak terima ataupun you all tak boleh nak accept apa yang saya bagi tahu ataupun apa yang saya perkatakan, you all pun kata saya macam-macam, you all kata saya kata benda tu saya dapat free je pahala. You all tu, saya takut you all tu dapat balasan. Tahu tak? Saya takut you all tu dapat balasan. Bukan sahaja takut, bukan you all je dapat balasan. Suami kita ke, anak-anak, family kita. Sebab atas apa yang you all kata kat saya. Tahu tak? Jangan sampai benda tu berbalik-balik kepada you all. Yang mana kata kat saya, balik-balik pada you all ataupun kena pula kat suami, dekat you all punya family you all, kita tak tahu. So tolong hormat orang yang bagi ilmu, tak kira lah ilmu tu sekecil zarah sekalipun, tolong hormat. Tahu tak? Tolong hormat. Jangan kata benda tu you all sampai orang tu kata terasa ke gapo ke. Sebab saya pun kalau you all kata saya ni pro apa semua, no. Kalau saya pro, saya tak belajar dah. Tapi kenapa sampai hari ni, sampai saat ni saya stay belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Sebab saya tak boleh benda tu. Walaupun you kata, Nori ni perlu dah bak-bak kata nak deko-deko ni. Saya ni ada orang yang gak saya. Tahu tak? Ada orang yang okey. Kalau buat kita matching macam ni, jadi lagu ni apa semua. Ada orang yang boleh ejah benda tu, bagi tahu kat saya, okey, benda ni kombinasi dua ni ngam. Kalau kita ni tak ada orang yang boleh royak benda tu, kita nak tanya siapa? Nak tanya siapa? Tahu tak? Kalau you kata, bab-bab deka tak apa, tak perlu tanya, tak perlu berguru. Kena berguru. Setiap apa yang kita buat, kena ada guru yang boleh kat kita, yang boleh ajar kita kombinasi ni menarik ke tak, sesuai padan ke untuk satu biji kek saiz 9 ni. Gitu baik. Alright. Memang betul kena follow apa yang Noris ajar. Kena hormat dan jaga adab dengan guru kita. Jaga ayat-ayat. Saya kalau macam you kata, you panggil saya guru ko, you panggil saya mentor, saya tak layak benda tu kak. Saya tak layak. Pada panggil nama saya sudahlah. Saya tak layak benda tu. Memang saya dulu lagi. Orang panggil saya bosku lah, orang panggil saya guru lah, orang panggil macam-macam kat saya. Tahu tak? Saya tak layak benda tu. Saya pun insan kedai juga, insan lemah juga. Tapi saya mendalami benda ni sampai sekarang. Walaupun kita ni hebat setara mana pun, tapi tolong be humble, tahu tak? Merendah diri. Itu yang saya pegang daripada dulu sampailah sekarang. Humble. Jangan kita mendongak dangik sampai kita tak tengok pun kiri kanan. Walaupun kita orang kata dah perlu dah bak-bak nak orang kata wakil lah gapo lah, dah perlu dah. Lepas tu mendongak dangik apa semua. Tak boleh, kita kena humble. Humble, tahu tak? Okey. Dengan ikhlas hati dari akak, PJJ Nori memang terbaik. Dan akak tak pernah PJJ lagu ni sebelum-belum ni. Alhamdulillah akak dah boleh niaga kek. Dah buat kek coklat Abang Nori menjadi pun sebab ikut betul-betul cara Nori. Jangan derhaka dengan guru. Trust the process. Terbaik Nori. Saya bagi tahu dah senang je. Okey, nak buat kek coklat Abang. Okey. Buat ikut je, follow je step yang saya bagi. Okey, tolong guna lawyer saya 9 buku. Tu je. Kalau you all nak dengar saya ke, tak nak dengar saya ke, kata it's up to you lah. Sebab saya tak paksa pun. Saya tak paksa pun you all kata dengar apa yang saya royak. You all masuk saya punya page pun free-free je. Tak ada lah kata masuk dekat page saya, okey kena bayar apa semua. Tak ada. Saya suruh you all share. Share free-free je. Tak ada pun kena bayar apa-apa. Tak ada. Tapi terpulang dekat you all. You all rasa benda tu you all boleh terima, you all ambil. Kalau you all rasa benda
timur, masuk telinga kanan, keluar tengah kiri. Gitu je. Kalau you all nak benda tu jadi molek, follow je step yang saya share. Follow je step apa yang saya bagi. Itu daripada apa yang saya buat. Itu daripada pengalaman saya. Saya ni Kak, tak pernah kek coklat emas saya bakar ataupun waterbath. Tak pernah. Tidak pernah. Kalau customer saya nak kek coklat emas tu, tak pernah sekalipun saya bakar. Tak pernah sekalipun saya waterbathkan saya punya kek saya. Tidak pernah. Semua saya buat kukus. Saya buat kuku. Dan kenapa saya punya customer daripada dulu sampai sekarang stay beli. Sebab apa? Sebab dia tahu saya ni kuku. Sebab dia tahu, okey, rasa dia daripada dulu sampai sekarang rasa tu je. Tak lagi, tak ada gapo hot tu je. Yalah, walaupun saya kata, okey, saya ni tak minat kuku. Saya tak minat kuku Kak. Saya minat bakar. Sebab bakar lebih senang, lebih mudah. Sebab kalau kukus dia menguap. Tahu tak? Dia menguap. Dia menguap. Bila menguap ni dia panah. Bila panah ni dia akan menyentak emosi kita. Sebab panah. Kita dalam keadaan panah ni kita banyak benda yang akan berlaku. Aura-aura yang negatif. Tahu tak? You all duduk dalam keadaan yang panas dengan duduk dalam keadaan sejuk. Mana sedap? Gitulah. So benda ni saya gunakan daripada dulu sampai sekarang. Kalau customer saya nak order kek coklat emas, tak pernah saya bakar. Tidak pernah sama sekali. Melainkan kalau customer saya kata, okey, kek coklat emas tu saya nak versi bakar. Yes. Sebab dia arah saya, dia nak saya bakar. Tapi sepanjang saya buat bisnes, tak ada pun customer duk arah gitu. Tak ada. Tidak ada. Dia yang mendengar arahan saya. Bukan saya mendengar arahan dia. Melainkan kalau dia nak deco, saya mendengar arahan dia. Sebab nak deco. Tapi kalau kek, kalau harga saya yang tetapkan dan dia kena ikut saya. Samalah yang juga you all. You all nak buat bisnes, you all yang kena tetapkan harga. Harga berapa untuk satu-satu kek ini setiap apa yang you all buat. Barulah you all senang. Okey, saya buat 2 saiz. Saya ni nak orang mana? You all punya kata bagi tahu dekat customer. Ni you all kata, okey, customer saya nak RM60. Berapa nari saya nak buat? Berapa saya nak buat ni? You all tidak tetapkan. You all tak ada pendirian. Sebab itulah you all dengar buah customer you all. Customer you all tidak tahu. You all yang kena tetapkan. Kalau you all buat lagu tu, memang merana, babe. You all buat saja-saja je lah. Tahu tak? Kita sebagai business owner, kita kena tetapkan benda tu. Okey. Dengan saiz 9 ni, saya kalau saya letak coklat ganas, saya jual RM100. Okey. Boleh accept? Okey. Betapa sedapnya bila kita buat macam tu. Tapi dengan komunikasi lah. Komunikasi yang lebih menarik untuk nak menarik customer tu suka dengan kita. Itu tip yang paling penting. Macam mana kita nak menjaga customer kita, terutamanya orang tu nak beli kek dengan kita ke, dia nak dapatkan produk kita. Jaga dia supaya orang ni tak lagi dekat tempat lain. Tahu tak? You all ni buat straight sangat. Straight dah. Saya pula kena mengajar cara communicate. Macam mana kita nak communicate dengan customer supaya customer kita ni tak kata mahal. Lepas tu dengan harga ni, okey, beres. Saya bersetuju dengan kek ni. Okey, proceed. Berapa hari boleh, okey, boleh. Ni you all. Okey, customer saya nak harga RM60. Berapa nari? Ada kita tanya aku pula. Tanya saya pula. Dah tetap dengan customer mu. Tanya, confirm dulu kita kena kerah. Hai. Tahu tak? Saya ni aduh.
Okey? Betul Nori Ayat. Kalau kita tak berguru, tak ada panduan dan rujukan. Alhamdulillah berkat tunjuk ajar Nori banyak dah belajar dari kesilapan. Okey. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Sebab itulah kenapa saya setiap kali saya punya PJJ, saya selitkan dengan cara pengiraan. Itu cara pengiraan tu memang saya masuk kelas tu. Pengiraan tu memang betul. Dan memang saya guna pakaikan pengiraan tu untuk bisnes saya. Kalau you all kata, saya ni lagu mana nak kira? Bermakna you all tak elok. Bermakna you all masuk saya saja je. Saya tahu you all dapat Aisina. Saya tahu you all ada duit. Tapi masuk tu biar ada manfaat. Tahu tak? Biar ada manfaat. Gunakan sebaik mungkin. Ilmu tu ingat senang kalau saya nak bagi. Ilmu tu kalau orang betul-betul dia tak akan bagi punya. Tidak akan bagi. Tak? Sebab itu adalah ilmu tu, resepi bisnes saya bu. Sebab itulah saya marah. Sebab itulah saya bengang. You all tidak gunakan, manfaatkan ilmu yang saya share tu. Tahu tak? You all guna, orang kata ambil benda tu macam orang kata gini deh. Macam you all ketah tiup tu gitu je. Biar gitu je. Memang you all kata benda ni, orang kata saya appreciate. You all appreciate orang lain. 10 orang boleh kira lah berapa orang yang appreciate, tahu tak? Boleh kira. Kalau tak boleh kira, masa ke dia pergi dekat tim saya, dia maki-maki tim saya, dia suruh tim saya refund balik duit. Sebab apa? Sebab you all tidak appreciate ilmu tu. Sebab itulah you all maki tim saya, lepas tu suruh refund. Saya tak ada masalah, saya refund balik duit you all. Tak ada masalah. Saya tidak ada masalah, tahu tak? Tidak ada masalah. Bermakna you all join semata-mata nak join je. Tak ambil pun ilmu tu. Ilmu tu lama gila pun saya guna pakai, tahu tak? Lama gila. You all join, lepas tu tak buat gapo. Lepas tu mari dekat tim saya, kenapa saya punya PJJ tak boleh nak buka? Saya tak tengok lagi. Okey, boleh refund balik. Saya tak ada masalah. Saya refund balik duit you all. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ilmu tu ilmu yang saya guna pakaikan untuk bisnes saya. Dan saya tak nak ilmu tu dibiarkan begitu saja. Sebab itulah saya sangat menghargai ilmu yang saya bagi tu. Dan saya sangat buat benda tu supaya benda tu bukan sepanjang hayat. Saya tak buat benda tu sepanjang hayat. Sebab apa? Sebab dalam tu semua yang saya guna pakaikan sepanjang saya buat bisnes, menjaja dulu sampai sekarang, itulah ilmu dia. Tahu tak? Ingat senang kau nak jadi lagu tu? Ingat senang kau? Ingat senang kau? Tak sesenang itu kak. Orang kata dah habis mata dah, tahu tak? Tapi you all ambil benda tu macam ibarat macam berlalu gitu saja je, tahu tak? Lepas tu mari dekat tim saya, maki-maki tim saya, lepas tu suruh refund balik. Ada kisah? Tak kisah, ambil balik duitmu. Sebab saya tak nak you all join saya punya PJJ, tak ada keberkatan benda tu. So, you all rasa benda tu berkekalan ke? Tak akhir punya. Tidak akhir. Tidak akhir, tahu tak? Ada saya kisah ke? You all nak refund balik, you all nak berapa? Baki RM1, saya bagi. Tak ada masalah. Bagi tahu je. Saya dah join saya punya PJJ, saya tak nak apa. Sebab apa? Sebab you all tak manfaatkan benda tu, ilmu tu. Sebab itulah you all kata, saya nak refund balik. Ambil balik duitmu. Tak kisah pun. Tak kisah pun. Tahu tak? Saya tak kisah. Sebab apa? Sebab saya kata saya nak manfaatkan apa yang ilmu yang saya share tu. You all ambil benda tu, gunakan sebaik mungkin. Itu niat saya, tahu tak? Tapi you all ambil guna, you all join saya punya PJJ, tapi tak guna manfaatkan benda tu. Lepas tu buat bodoh gitu je. Memang lah. Ambil balik. Saya tak kisah, ambil balik. Ambil balik. Saya nak orang yang betul-betul yang nak saya komit je di dalam saya punya PJJ. Tahu tak? Saya tak nak orang-orang yang entah apa-apa masuk semata-mata saja masuk tapi tak buat gapo-gapo. Ambil balik duit tu. Ambil. Ambil. Kalau you all nak refund, so saya refund balik. Ambil.
Saya tak kisah pun. Saya refund balik. Ada tu ambil, lepas tu buat PJJ lah. Ambil, guna makan. Guna. Mungkin sekarang ni Allah bagi. Tapi tengok, wait and see. Wait and see apa akan jadi benda tu. Kehidupan you all kita di bagaimana. Terutamanya yang mana buat bisnes menggunakan, saya bagi tahu dah rule dia. Dilarang sama sekali ambil saya punya PJJ, gunakan untuk you all punya bisnes you all buat PJJ balik. Memang saya tidak halal dunia akhirat. Tu yang saya bagi tahu. Sebab itu saya tidak ciplak deh. Saya tidak ciplak di mana-mana PJJ orang lain tidak ada. Kalau you all join PJJ orang lain, carrot ke red velvet ke, ada ke resepi sama sebiji dengan apa yang saya bagi. Sama je. Kalau you all kata sama, mai. Mai kat saya nak tengok. Hak mana hak sama tu mai. Mai. Tunjukkan bukti. Saya ni ambil ciplak daripada PJJ orang mana. Tunjukkan bukti. Sini. Sebab apa? Sebab PJJ saya daripada hasil air tanya aku ni pak-pakmu duk tengok video tu. Tahu tak? Saya punya telefon ni pecah gelah ni. Nak buat video. Itulah orang. Ingat senang kok. Tahu tak? Tak sesenang itulah. Tahu tak? Tak sesenang itu. Tolonglah manfaatkan. Tolong appreciate. Kalau you all rasa benda tu berkekalan, you all boleh bawa benda tu untuk long term, ambil guna pakaikan. Kalau you all rasa tak ada gapo-gapo, nothing. Tak payah ambil dan tak payah bersuara, tak payah gapo-gapo. Sebab kalau you all bersuara, takut nanti memang sekarang ni you all tidak akan dapat impact dia. Mungkin akan datang, kita tidak tahu. Sebab Allah Maha melihat. Mungkin tidak berlaku kepada kita, mungkin berlaku dekat family kita. So, tahu tak? Saya kata dah, okey. Kalau you all nak buat, okey, contohlah kek coklat emas, saya dah bagi tahu dah. Kalau kek apa-apa saja dekat saya punya PJJ, saya bagi tahu, okey, kena guna loyal ni, kena guna loyal ni. Saya setiap buat live lagi, saya bagi tahu, okey, loyal ni. Kalau you all pakai lah PJJ, kena guna hak ni. Kalau pakai hak ni. Kalau hak ni. Saya bagi tahu satu-satu. Sebab tu saya kata, orang yang nak komit dengan saya je, yang betul-betul yang nak saya bantu sahaja. Tahu tak? Di dalam tu. Kalau you all rasa nak bawa, nak masuk saya saja, baik tak payah masuk lah. Buat bazir pintis ya kata. Tak payah masuk. Membazir pintis ya kata. Okey. Dah join lepas Noris tapi keahlian tetangga. Iyalah tak kena tapih. Kena tapih tak? Saya punya PJJ saya ada berapa belah PJJ saya tahu tak sekarang ni. Semua tu ditapis. Sebab apa? Sebab you all juga lah yang cari masalah. You all juga. Marahnya kak siapa buat Kak Nori ni marah. Tak marah pun. Saja kata. Orang tu perih kata. Perih sikit. Tak marah pun. Tak ada perih. Tak ada perih sikit orang kata. Kata. Saya ni kan. Naik ke belah ni? Gapalah ni nanya? Ingat aku. Okey. Sebab apa kena tapis? Sebab you all bagi macam-macam you all share tu. Hak tak berkaitan pun you all share. Bukan tak boleh you all nak share. Contohlah you all ambil kata mana-mana grup, you all nak share pasal ngaji apa semua. Sesuai ke dok ngaji Quran tu dengan nak buat kek? Sesuai ke dok? Biar logik dia akan nak share pun. Nak kau nak share kat habis nak share. Aloh lah. Naraga kata. Orang kata dia nak share tu, dia nak masuk dalam grup tu, dia pergi ambil belakang.
Hak ngaji Quran pun ambil dia join kelas ngaji Quran pun dia go to macam-macam tahu dah. Mengarut kosil lah. Sebab tu lah benda tu kena tapis. Dan bukan tak apa press pokok saja. Tak nampak mana lah. Sekejap saya baca komen sini. Sebab tu lah kena tapis. Dan you all kena memerlukan kesabaran lah. Kalau nak join, terutamanya join saya punya grup Lovers Noris ke, Telegram ke. Sebab saya sekarang ni memang ada grup Lovers Noris dengan grup Telegram. Telegram saya ada 2 sahaja. Telegram Lovers Noris dengan Telegram Expert. 2 tu je ada Telegram. So kalau macam Telegram untuk Lovers Noris tu free of charge je. Kalau Telegram Expert of course lah, orang yang join saya punya Expert lah. Memang saya buat khas lah untuk Telegram, untuk Expert. Sebab saya kena bagi link bagi link untuk nak buat Zoom apa semua. Banyak lah kata. Alright. Sampai sekarang saya guna resepi Nori untuk kek coklat amos. Ramai yang suka. Thank you Nori. Okay. Lepas pada kek coklat amos. Okay. Okay, siapa nak tanya tu? Lepas ni saya nak akan bagi tahu dekat tim saya, tolong refer live saya pagi ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab you all orang bagi betih nak pohon. Orang bagi pohon habis semua mun nak. Sebab ada kalau boleh. Tahu tak? Orang bagi betih nak pohon. Bila orang bagi pohon, you nak semua. Tak boleh. Manusia ni you gitulah. Biasalah manusia kan. Okay. You all kalau contohlah you all nak melibatkan ataupun nak guna, nak buat kek span. Kek span, you all kena tahu. Kek span you all tu you all nak buat untuk apa? Maksud dia, you all nak buat untuk kek bajet ke? You all nak buat untuk kek yang besar mana? You all nak potong untuk slice ke? You all nak buat kek macam mana? Kalau contohlah you all nak buat untuk kek slice tu, saya syorkan you all pakai loyang yang macam ni. Bukan loyang besar lagu ni, tapi loyang yang tinggi macam ni. Tinggi tak adalah tinggi ni 1 inci. Saya kebanyakan loyang yang saya gunakan, saya pakai loyang 1 inci dan 3 inci sahaja. 1 inci dan 3 inci sahaja. Itu saja. Tapi banyak saya guna loyang 3 inci. Kalau you all tengok saya semua saya tengok loyang saya 3 inci. Ni 3 inci ni kak, 3 inci. 3 inci. Tengok 3 inci. Ni 3 inci, 3 inci belakang. 3 inci. Ni pun 3 inci, love pun 3 inci. Ni 1 inci. Ni nak buat brownies. Okey, ni 3 inci. Okey? So bila mana you all kata nak buat kek coklat kek coklat pula dah. Habislah kek coklat tu ke? Bolehlah kek coklatnya. Nak kek coklat lama ni. Okey, kek span. Okey, bila mana you all buat kek span, you all kena tahu loyang yang mana yang you all nak guna pakaikan. Sebab you all akan dekorkan kek tu je lah dah. You all bila you all dah pandai nak buat kek, you all dah pandai dah. You all tengok orang you all tengok saya duk dekor, mestilah you all rasa aku teringin nak dekor macam dia. Senangnya dia buat. Nampak senangnya dia buat. Dia buat tu macam tak balak lah kata, tak balak kata. tak balak kapal kata. Cantik je, semua je. Okey, so benda tu you all rasa terdetik dekat hati you all. Aku nak dekor macam ni lah. Aku nak dekor macam ni lah. So benda ni bila you all buat dah, mesti you all nak dekor. So bila you all nak dekor, sebelum you all nak dekor tu, you all kena pasti you all nak buat loyang yang mana. You all buat loyang mana? Kalau macam kata kalau pemula kalau macam saya lebih suka kalau saya pakai loyang saya 9. Memang standard saya pakai saiz 9. Ni saiz 9. Ni lah loyang saya. Ni tak kira sabar ni. Loyang saya ni lah loyang saya. Saiz 9 saya buat. Dan saiz 9 ni kita kena pasti. Saya dah sentiasa bagi tahu. Bila nak buat loyang saiz 9 ni, saya bagi tahu dah. You all nak buat benda ni, biar kalau nak buat tinggi, pastikan pakai lebih kurang 300 gram.
Saya dah bagi tahu banyak kali dah 300 gram, 300 gram, 300 gram. Kalau you all nak buat untuk satu loyang ni, anda katalah benda ni you all nak buat 300 gram, tapi you all nak buat rendah sebab you all tak reti. Contohlah you all tak reti nak potong tengah kan, nak buat letak filling, nak letak topping. So you all pun nak buat untuk 2 loyang. So 300 gram tu you all buat untuk 2 loyang lah. Buat benda yang sama tapi loyang 2 loyang. Lepas tu kita akan hasilkan kek tu jadi rendah. Tapi tak apa rendah pun sebab memudahkan untuk kita nak reko. Bila permulaan kita tak reti nak potong tengah, takut nanti sengit-bengit. So benda ni kita kena tahu. Kita ni tak reti. So biar kalau tak reti ni belajar dulu mula-mula dulu. Biar orang kata benda ni bila dah perlu, barulah kita buat satu kek ni. Kita nak potong 3 ke 4 ke 5 ke. Lagi. So benda ni 300 gram tapi loyang yang sama tapi 2 loyang. Dia akan dapat rendah kek ni. Tapi tak apalah sebab permulaan kita tak perlu nak potong dah. Just letak topping, filling je. Lepas tu nak dekorkan kek. Senang. Memudahkan sebenarnya. Kalau macam saya, bila kita benda tu dah semakin kita biasakan rutin harian kita sentiasa buat, tak ada. Lepas tu practice make perfect. So bila kita practice, bila kita practice, benda tu akan nampak dia punya kesempurnaan, tak ada. So benda ni kita dah semakin pro. Bila kita dah semakin pro, kita pun buatlah satu loyang sahaja 300 gram. Itu je. Pero kalau you all kata 300 gram tu rendah sangat, okeylah aku nak buat 350 gram pun boleh, tak ada masalah. Tapi andai katalah you all nak buat bisnes, you all kena tetapkan dan you all kena kira berapa modal yang you all keluarkan untuk satu kek ni supaya you all dapat jual berapa. Bukan kata tak apalah, bagilah RM30. No. You all kena tahu, okey, dengan 300 gram ni sebenarnya modal dia berapa? Aku dapat benda ni berapa sebenarnya? You all kena kira. You all tak boleh nak tengok ataupun you all nak tanya dia, okey, saya semilai dia buat 120. Lepas tu kita ni tak perlu mana. Kita ni tak perlu mana tegar. Kata perih sikit, mungkin tegar lah. Kata perih sikit. Sebab kalau tak perih, you tak dengar. Sebab saya tak pakai mic. Bila saya tak pakai mic, saya punya telefon duduk jauh. So bila duduk jauh, saya kena perih sikit untuk keluarkan suara, kena lontarkan suara bagi you all clear. Gitu je lah. Kalau saya ni tak perih kan. Okey. Kita ni kena, you all dengar tak? You all dengar ke tak deh? You all dengar tak? Kalau saya ni tak perih suara saya, dengar ke tak? Kita ni kena pakai loyang saiz 9. Kalau kita ni tak perlu, kita pakai loyang saiz 9. Lepas tu kode lah dah sama. Kita ni tak perlu, kita pakai loyang saiz 9. Lepas tu kita buat 2. You all permulaan, you all nak buat bisnes, you all kena tetapkan, you all kena tetapkan loyang yang mana yang you all nak buat. Pastikan kalau boleh 2 saiz. 2 saiz, dua saiz je. Itu lebih baik daripada you all duduk okey. Saya nak dengan harga RM60. Boleh tak? You all pun mikir. Lepas tu you all mulalah main tanya saya. Noris, saya ni customer ada nak beli, nak order kek RM50. Nak pakai loyang mana Amboi. Dia dengan customer dia. Lepas tu you all patut dia dengan saya pula. You all suruh saya tetapkan you all. Sedangkan itu bisnes you all. Kalau saya kata, saya tak buat loyang saya ni, saya tak buat benda tu, saya tetapkan dah. Okey, dengan contoh saya saya fruit flan saya, kalau orang yang sentiasa tengok saya punya live, kek fruit flan saya berapa? Kek fruit flan saya, kek buah saya yang saya dekor tu, saya berapa? Aku type kat komen. Kek fruit flan saya, kek buah saya, aku tak like komen ni. Kek fruit flan saya buat dengan saiz berapa? Saya buat dengan saiz berapa?
Nak join PJJ, klik link bawah. Saya buat dengan saiz berapa? Apa tak komen ni? Boleh tak bagi tahu dekat saya yang mana yang sentiasa follow saya punya live? Saya nak tahu. Cake fruit flan saya guna pakai loyang saiz berapa? Saiz berapa saya guna pakaikan? Saya pakai saiz berapa? Saiz 10. Saiz 10. Kalau orang kata saiz 9 tu maknanya dia tak nak apa yang saya bagi tahu. Tengok si. Nak royaknya. Nak royaknya. Nak royaknya. Saiz 10. Saiz 10. Okey, so saya kalau customer saya nak kek ni, dia kena dapatkan saya akan bertegah ataupun saya akan bagi tahu. Okey, lah saya guna loyang saiz 10 yang berharga RM100. Ni. Beli belana. Beli je. Beli saja, orang beli je. Orang nak dapatkan je. Sebab kita dah tetapkan benda ni. Kita bagi tahu dekat orang. Bukan kita nak mendengar dia tu. Okey, dia nak saya berapa-apa. No. Tahu tak? Itu jadi kita jadi sakit kepala tahu tak nak mikir. Kita pun tak kerti nak cekera. Tak kerti nak buat anggaran. Berapa sebenarnya loyal yang patut aku guna kek. Faham tak? Kita kena tetapkan benda tu. Okey, cake fruit flan saya ni siapa nak order dengan saya memang saya pakai saiz 10. Sentiasa saya buat live, saya akan bagi tahu cake fruit flan saya buat saiz 10. Saiz 10. Melainkan kalau orang tu dia nak saiz yang kecil tapi dia nak 2 biji, yes boleh. Tapi kalau benda tu dia biasa memang tak ada lah, setakat ni tak ada lagi. Sebab kita yang bertegah dengan dia, kita yang bagi tahu. Faham tak? Kita bertegah pun tak ada lah bertegah mana. Kita explain dekat kita punya customer kita, okey, saya buat cake fruit flan dengan saiz 10 berharga RM100 sahaja. Siap tulis, komplit, siap ngata. Nak ke tak? Okey, tak ada masalah. Tak ada lah dia kata, saya ni boleh tak saya nak kecil sikit? Tak ada. Sebab apa? Sebab cara kita communicate dengan kita punya customer ataupun orang tu, ataupun manusia. Gitu kan? Gitulah orang kata. Gitulah saya buat, faham tak? Kalau you kata you mari dekat saya, you mari dekat tim saya ni nak loyal saya ni. Berat ganda saya nak buat. You boleh tak? You duduk. Okey, you pergi ambil loyal tu. Okey, contohlah loyal ni sebenarnya kecil sangat. Okey, contohlah ni dah. Ni bukan saya ni saya lapar ni. Okey, ni saya ni. Okey, contohlah you nak tetap aku nak buat bisnes, aku nak guna loyal saya ni. Okey, bukan kata tak boleh, boleh dekat you all. Satu you lah you all. Okey, ni saya loyal ni. Okey, you all bila sebelum you all buat bisnes, pastikan you all kena try dulu dengan saya loyal saya ni berapa aku patut gunakan. Di sini memerlukan kepakaran dan kata cara kita nak manage, kita nak macam mana kita nak dapatkan benda ni biar sesuai dengan gandum ataupun dengan tepung yang kita gunakan dengan loyal saya ni. Contohlah, you all buat anggaran, you all kena main kira-kira benda ni, faham tak? Kena main kira-kira, okey, loyal saya ni, aku nak biar benda ni, okey, aku nak buat 300 gram. You all terang buat 300 gram. Jadi dah, ataupun boleh tak guna loyal saya ni tu buat dia 300 gram. Terang buat dulu. Jadi, you all terang buat dulu. Gitu. Terang buat dulu. Benda ni dia tak boleh nak terus buat lalu terus nak jual. Tak boleh. You all yang kena terang buat dulu.
sedikit. Tak apalah habis benda tu. Asalkan kita tahu bahawasanya 300 gram ni sesuai ke tak dengan loyal saiz ni. Gitu baik. Baik. Andai katalah 300 gram tu, you kata 300 gram ni banyak ni. You boleh agak benda ni. Bila you dah buat, you akan boleh agak punya. You boleh agak benda ni. Okey, 300 gram ni tak sesuai dengan saya loyal saiz ni. Aku kena buat layar saiz ni aku kena buat 2 biji. So benda ni you boleh tahu dah. Okey, saya loyal saiz ni aku kena buat 2 biji loyal. Lepas tu dengan tepung 300 gram. You pun tengoklah benda ni. So 300 gram, bila you buat benda ni, okey boleh jadi molek. Okey, you pun deko comel molek. Okey, aku nak tetap saiz ni, aku nak jual dengan saiz ni. Saiz ni aku nak jual berapa? Okey, di sini you kena kira dulu. Kena kira. Okey, 300 gram tu berapa sebenarnya yang you keluarkan? Kos berapa? You kena tahu kos dia. Baru you tahu berapa sebenarnya you patut jual untuk loyal saiz ni. Gitu tak? Okey? You kena kira. You tak boleh nak ikut orang. Orang tu buat gitu, okey aku nak ikut gitu. Sebab apa? Sebab mu malas nak kira. Mu malas nak kira. Bila malas nak kira, mu ikut orang lah. Orang jual saiz 10 dengan harga tu. Okey aku nak jual saiz 10 dengan harga tu. Gunalah kak kepala otak ni, Tuhan bagi sempurna. Okey, Tuhan bagi orang kata molek dah. Tahu dah, ada kepala otak, ada mata, ada hidung, mulut, telinga, ada belakang. Guna sebaik mungkin benda tu. Ni nak ngira apa malah, nak ngira apa. Dah kalau tak tahu, tanya. Dah tak tahu, belajar. Ego, tak nak belajar. Ego, tak nak belajar. Sebabnya belajar ni, nak belajar ni, awak kata kena invest sedikit. Pergi beli lain sampai kau berpuluh-puluh, beratus-ratus boleh. Mu nak invest sikit untuk ilmu tak boleh. Fikir dirilah. Mu beli tu contohlah beli perfume. Perfume RM200. Mu guna tu je lah. Dengan RM200 invest untuk ilmu. Daripada 200 tu jadi 2,000. Daripada 2,000 jadi 10,000. Hak mana nak? Daripada beli perfume tu 200, merasa benda tu jadi tak 500, jadi tak 1,000. Tak jadi. Dia main 200 tu lah. Tapi dengan ilmu, dengan invest 200, jadi 500, jadi 1,000, jadi 2,000. Sebab apa? Sebab ada ilmu. Ilmu ada sikit dengan tak ada pun beza dah kak. Walaupun benda tu sikit saja, tapi berbeza. Berbeza. Gitu kan. Ada ilmu memang everything. Banyak benda yang kita boleh buat, banyak benda yang kita boleh manfaatkan. Bila you buat benda tu, contohlah you pun kira kira. Dapatlah kata lebih kurang dalam RM10. Contoh RM10 RM10 baru kek. RM10 baru kek. You tak kira lagi fresh cream, you tak kira lagi buttercream. You kena tetapkan benda tu. Tak? Kena tetapkan. Kalau macam saya memang kalau orang nak guna buttercream ataupun fresh cream, saya bagi harga sama. Saya bagi harga sama aja. Kalau orang lain fresh cream harga lain, sebab dia kira. Macam saya memang akui lah. Saya kira pakai sekali harga begitu je. Kalau orang lain fresh cream harga sekian, buttercream harga sekian. Banyak pula lah. Sebab itulah benda ni sesuatu apa yang kita nak buat. Terutamanya bila kita nak buat bisnes, fokus apa yang kita nak buat. Fokus waktu je. Sebab apa? Sebab kita kena ngira kak. Bila kita nak ngira ni pening pula. Lepas tu kita kalau produk tu banyak, kita kena keluarkan banyak. Kita kena keluarkan banyak. Betul? Contohlah saya Kalau orang kata saya, Noris, kenapa tidak buka kedai Siapa tak nak buka kedai? Belum tiba masanya lagi nak ada kedai. Saya kena fokus dulu benda ni sebab saya pun tak cukup tim.
Sekarang ni pun saya tengah hire sore. Siapa yang nak kerja bersama dengan Team Nori? Siapa nak bahagian sale? So saya tengah nak hire, nak tambah lagi. Saya tak boleh nak hire ramai-ramai. Sebab saya tak nak kalau ramai-ramai pun, kalau benda tu tak berkualiti, tak jadi juga. Buat penikah tu je. Buat sakit hati, sakit otak aku je nak mengira, nak bayar. Orang kata tak ada hasil ke apa. Saya tak hasil gitu. Saya nak benda tu, biar orang kata benda tu berkualiti. Faham tak? Kita nak hire orang ni, nak join macam saya nak tambah lagi. Bukan saya tak nak tambah pekerja apa semua, nak tambah. Cuma saya tak boleh nak hire ramai 10 orang gitu, tapi benda tu tak berkualiti, tak boleh juga. Benda tu tak berkualiti, tak boleh juga. Faham tak? Saya kena biar nak hire orang tu, biar benda tu berkualiti. Biar orang tu berkualiti, barulah bagi manfaat, tahu tak? Barulah saya ni tak sakit kepala, tak sakit otak, tahu tak? Sebab ramai ni, biasalah ramai ke. Manusia ni bila ramai, macam-macam perangai. Macam-macam perangai. Bila macam-macam perangai ni, macam-macam lah kita kena handle. Faham tak? Waktu perangai tu, waktu perangai tu, waktu perangai tu. Sebenarnya ni saya kena ambil orang yang boleh, orang kata berkualiti. Dah bila tiba masanya benda ni okey, saya boleh proceed untuk ada kedai. InsyaAllah. Tunggulah benda tu. Tapi untuk buat masa sekarang ni, saya tak boleh nak buat semua benda dalam satu masa, tak boleh. Saya tak boleh. Sebab nanti kalau saya buat benda tu, duit tak tahu mana, pulangnya tak dapat, saya pun kerugian. Saya tak boleh. Saya tak boleh nak ikut permintaan, nak penuhi permintaan you all, nak dapatkan kek saya dekat kedai. Tak boleh. Sebab apa? Sebab benda tu saya kena memerlukan kesabaran untuk saya nak melalui proses-proses tu. Sabar. Saya kena banyak bersabar untuk saya nak melalui proses-proses tu. Gitu baik. Siapa dia tak siap ada kedai? Tahu tak? Tapi nak ada kedai ni, kita nak kena hire orang. Nak kedai-kedai ni, takkanlah saya kata, memanglah saya pun kena turun padai juga. Tapi kita pun kena ada tim juga. Dan saya nak hasilkan tim tu, biar tim tu berkualiti, biar tim tu boleh buat kerja, kata. Boleh buat kerja. Bukan mari tu duduk nengok telefon saja, duduk mesej dengan gewe, duduk tak sih. Tak nak. Kerja. Hei tak? Kerja. Boleh bahagikan masa kerja dengan family, boleh pandai bahagikan masa. Ni mu gaduh, lepas tu mu bawa tempat kerja, tak sih gitu. Saya tak sih. Sebab itulah saya tak boleh nak handle, nak hire semua, lepas tu nak buat semua, tak boleh. Orang lain tu tengok buat bisnes, dia tak ada buat semua harus sekali, aku tak ada. Dia melalui proses-proses tu. Nori ni kalau cikgu kat sekolah seorang murid buat salah, semua murid kena dengar cikgu marah. Biasalah. Gitulah orang kata. Sebab saya tak nak you all alami situasi sebagaimana saya alami dulu. Tahu tak? Ego menguasai diri, betul? Ego menguasai diri, ego malas nak belajar, ego malas nak cari ilmu dengan harapan, dengan berbekalkan pengalaman, okey padai, cukup dah. Sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup. Sebab apa? Sebab pengalaman saja tak ada, tapi cara kita nak menggerakkan ataupun kita nak biar benda tu, macam mana daripada 10 orang customer, aku nak berkembang biar jadi 50 orang customer. Lagu mana nak buat? Itu kena ada ilmu. Tapi saya ada pengalaman saja, tak pandai. Tidak pandai. Gitu kan? So you all kena kata benda tu, bila you all tahu okey RM10, beg tu tak adalah RM10. So you all kena kira pula fresh cream berapa. Fresh cream berapa? Contohlah fresh cream you all dalam RM5 contoh RM5. So benda tu RM15 dah. Lepas tu you all kena tahu, you all nak dekor macam mana. You all nak dekor pakai edible image ke, topper ke, patung ke. You all nak dekor macam mana? Sebab dekor-dekor ni kita kena pergi beli kat kedai. Edible image, topper, semua tu kena beli kat kedai. So harga dia berbeza. You all kena tetapkan. Yang tu you all kena charge
tahu duk. You all tak boleh nak tengok orang. Benda tu, oh dia jual dengan harga RM50. Okey, aku nak jual dengan harga RM50. Tak boleh. Tak boleh. Tahu tak? Saya ni ramai member saya baker sawah. Tapi bab-bab ngira ni aku tak tanya orang, okey? Aku tak tanya, okey? Tahu tak? Saya tak tanya. Saya buat sendiri. Buat sendiri macam mana kira-kira. Sebab orang ni tak ada jawapan yang aku nak. Tidak ada. Sebab dia buat lagu lain. Dia buat versi lagu lain. Saya buat versi lagu lain. So takkanlah dia tu nak tolong kira kat aku. Impossible. Walaupun dia tu seorang kawan kita, impossible. Jangan harap lah dengan orang. Jangan harap. Jangan harap deh. Jangan harap. So kena kira sendiri-sendiri. Sebab apa? Jangan harap. Sebab time kita susah, walaupun itu kawan kita, dia tidak ada bersama kita masa kita susah. Tetapi dia ada ketika kita senang. Sebab apa? Dia nak mengorek apa yang kita buat, macam mana kita boleh benda tu daripada orang kata sikit-sikit, macam mana kita buat benda tu biar meletup ke babu tu. Tu rahsia dia tu. Tu dia nak korek tu dia. Tu dia nak bersama kita. Gitu deh. Masa kita senang ada lah. Masa kita susah habuk pun tak ada. Mata hidung pun tak nampak. Ada. Mesej pun tak layan. Dah betik ya. Blutik ya. Tahu tak? Blutik. Mesej pula, blutik pula. Betapa hancur berkecahnya hatiku. Masa dah ni pun nak tanya aku. Mu rasa tak malu muka ke? Gitu deh. Tapi kita ingat apa orang buat ke. Tapi kita kata, kita sharing je lah apa yang kita buat. Apa yang kita buat, orang kata, saya macam saya ke. Walaupun saya susah, masa saya nak struggle untuk saya nak onlinekan bisnes, tak ada pun orang bantu saya. Tidak ada. Malah orang nak jatuhkan ataupun orang nak merudungkan down saya adalah. Tapi bila mana saya ni dah ada follower, saya dah sentiasa buat live, mulalah mu buat rana online. Ajarlah aku. Masa aku susah tak ada pun. Ingat baik-baik deh. Masa kita susah tidak ada pun. Masa kita senang ada pula. Jumpa pula nama telefon aku. Jumpa. Masa aku susah tak jumpa. Malah aku mesej blutik ya. Lepas tu aku mesej pula blutik pula. Mu tak ingat ke gapo hak mu buat kat aku tu? Gitulah. Tapi kita tidaklah. Orang kata kita nak, bukan nak orang kata nak simpan benda tu tak ada. Tapi kita ingatlah kita manusia biasa juga ke. Tapi dia pun kena ingatlah gapo hak dia buat kita. Tapi orang ni tak ingat gapo hak dia buat. Macam kita ni ingat gitu. Gitulah. Ingat baik-baiklah gapo orang ni. Alright? Gitulah saya kata saya nak cuba explain dekat you all betapa kata benda ni you all kena practice. Kalau anda katalah you all nak, okay, aku nak buat kek tu, nak buat kek span biasa. Aku nak buat kek span biasa. So, bila you all nak buat kek span biasa, you all nak buat, macam contohlah you nak buat kek slide. Saya recommendkan you all buat lawyer, bukan lawyer besar ni lah. Sebab you all mungkin, you all punya oven you all tidak sesuai. You all buat boleh lawyer saya ni lah. Lawyer ni. Tapi kalau macam, jangan buat kata tinggi gini lah. Tidak recommend lah. Sebab apa? Sebab benda ni you all nak buat, contohlah you all nak buat untuk cheese meleleh kan. Bila you all nak buat untuk cheese meleleh, kita kan rendah je. Bukan kek yang kek birthday. So benda ni hak ni je, pada hak ni je. Sebab kita tak perlu nak foto tengah kaya. Sebab itu akan menjimatkan masa kita. Dan sebab itulah kenapa kalau you all tengok saya, kalau saya buat kek cheese meleleh, saya akan buat kek saiz sateci. Saya tak ada buat kek saiz 3 Tidak ada. Sebab itu memudahkan kerja saya dan menjimatkan masa saya untuk saya nak potong dia, untuk saya nak letakkan dalam bekas dan letakkan, menyenangkan benda tu dan memudahkan kerja saya. Itu saja. Bukan kata benda ni tak boleh nak buat dalam lawyer 3 boleh. Cuma menyukarkan
benda tu dan merumitkan kita. Fair tak? Benda tu akan melambatkan masa kita lah. Gitu. Fair tak? So saya nak you all belajar macam mana nak jimatkan masa. Nak buat kek ni biar benda tu jimat masa. Bukan kata buat kek ni satu hari tu mah buat kek lah tak jadi. Tak sel juga. Kita nak biar buah hati. Biar kek yang kita hasil buah hati jadi molek. Lepas tu orang kata sedap molek, yang paling penting moist dan lembut molek. Itu yang paling penting. So benda ni you all kena pastilah. Lelah dah ke ni. Gitulah orang kata. Okey. Betul sangat apa yang saya cakap tu. Kalau tak betul, masakkan lah. Jadilah betul. Kalau tak betul, saya tak oyak. Tahu tak? Tahu tak? Gitulah orang kata, lumrah hidup. Lumrah hidup. Kita kena lalui lah. Alright, so okay lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih. Sejak lebih dah saya bersiaran. Yang orang kata yang dengar apa macam mana kita nak selesaikan, macam mana kita nak biar kita hasilkan kek ni, biar kita letak dalam loyang ni biar sempurna, biar jadi molek. Okay, so benda ni you all kena pastikan praktiskan benda tu. Buat dulu baru you all tahu jadi lagu mana. Buat dulu. Buat dulu. Baru tahu lagu mana aku nak adjust benda tu supaya benda tu tidak berlaku kesilapan yang sama sebagaimana aku buat yang pertama kali. Bila yang second tu tidak jadi dah macam pertama, mungkin jadi lebih baik sedikit. Yang ketiga, kali ketiga pula jadi lebih molek lagi. Yang keempat molek lagi. Yang kelima lagi molek. Yang keenam lagi molek. So benda ni you all nak biar benda tu lagi molek, you all kena alami benda yang tak molek dulu. Sebab benda ni you all akan tahu punya macam mana you all nak adjustkan bila mana you all buat adunan kek you all tu, you all nak adjust untuk loyang-loyang yang you all nak buat tu. Okay? Alright, so okay lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. I love you so much. Saya tidak kata nak explain dekat you all supaya you all tak ada lah kata you all jadi macam bila you all tidak tahu adunan you all tu you all nak letak dalam loyang yang mana, you all jadi macam aku nak letak loyang mana okey ke tak ni? Ni okey dah. So you all jadi macam sangsi tau tu. Why not you all try dulu buat dan you all akan tahulah macam mana you all nak adjustkan benda tu. Alright? So okey lah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua dan kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.